Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayuhal muslimun wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin sekalian, alhamdulillah, alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu lagi dan kita akan sambung siri kedua daripada topik yang kita bahaskan pada pertemuan yang lalu, tanda solidariti kita lah kepada apa yang terjadi ke atas umat Islam di Palestin. Jadi sebagai tanda solidariti kita adalah kita membahaskan berkenaan dengan sejarah apa yang berlaku untuk kita memahami apakah realiti sebenar yang sedang berlaku pada hari ini. Baik, dan ini juga sangat berkait rapat dengan topik pengajian kita, di mana kita sedang mempelajari subjek sirah. Dan subjek sirah ini kita akan bertemu nanti berkenaan dengan kelompok-kelompok ataupun kabilah Yahudi di Madinah. Jadi untuk kita faham berkenaan dengan kabilah Yahudi yang ada cerita panjang bersama dengan Rasulullah itu, daripada manakah asal mereka, bagaimanakah mereka terbentuk di kota Madinah, apa semua ni penting untuk kita memahami sejarah awal daripada apa yang telah kita bahaskan pada pertemuan yang lalu dan sambungannya pada hari ini. Baik, hadirin sekalian, di mana yang saya katakan apabila kita berbicara tentang Yahudi ini, pastilah dia berkait dengan Bani Israel kerana asal mereka di sanalah. Dan saya telah ceritakan pada pertemuan yang lalu sehingga mereka diaspora kan, sehingga mereka ini berpecah, ya, berpindah duduk di tanah-tanah yang pelbagai di atas muka bumi ini. Saya ringkas je, buat macam revision sikit lah dalam 5 minit apa yang kita bahas yang pertemuan yang lalu. Bani Israel ini sebenarnya asal dia satu kerajaan saja, iaitu yang ditadbir atau dipimpin oleh Nabi Daud dan seterusnya Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tetapi pasca kewafatan Nabi Sulaiman itu, Bani Israel ini berpecah dua dengan membentuk dua kerajaan yang didominasi oleh kerajaan Judah, nama dia. Judah tu mendominasi kerajaan Bani Israel kerana dia masih berdiri di Baitul Maqdis atau di Jerusalem. Satu lagi kerajaan adalah kerajaan Israel, nama dia. Memang nama dia Israel. Okey, bukan Israel sekarang. Israel ni dia duduk di sebelah atas, di wilayah, kalau hari ni adanya Nablus, adanya Jenin, adanya Tabariyah, kawasan-kawasan itulah, Jericho sebelah atas. Jadi yang mendominasi adalah Judah, dan Judah ni kufur. Israel tu beriman, ya. Baik. Jadi itulah yang menyebabkan apa yang saya ceritakan pada pertemuan yang lalu. Mereka dibantai oleh Babylon akibat kekufuran, lalu diselamatkan Zulkarnain, sampailah ke zaman Nabi Isa apa semua tu. Sekali lagi mereka melakukan kerosakan, membunuh para nabi, dan akhirnya kerajaan Rom datang dan menyerang serta meruntuhkan kerajaan Bani Israel, ya. Tapi kerajaan Bani Israel di era Nabi Isa tu, dia dah jadi kerajaan kolonial pun, dia bukan lagi kerajaan besar, ya. Dia dah jadi kerajaan-kerajaan kecil yang duduk di bawah, kalau kita pernah dengar nama kerajaan Herodos. Herodos ni kerajaan Rom lah. Okey, yang raja pertama dia Herodos lah. Kemudian kerajaan tu kan yang menghukum Nabi Isa, yang menyebabkan Allah angkat ke langit itu. Baik. Jadi ringkas cerita, pada 70 Masihi, kerajaan Rom telah membantai habis-habisan kaum Bani Israel, baik daripada aliran apa sekalipun, ya, dan akhirnya mereka ini diusir langsung daripada bumi Jerusalem, yang mengakibatkan akhirnya mereka berpecah. Dalam surah Al-Isra ayat 10, Allah sebut, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا.
apabila telah datang janji balasan azab atas kerosakan kedua yang mereka lakukan, iaitu membunuh para nabi di era Nabi Isa, ji'na bikum lafifa, selepas itu kami tempatkan mereka secara bercampur baur. Maksudnya apa? Mereka keluar daripada tanah bumi Syam, Baitul Maqdis khususnya, dan mereka bertebaran ke seluruh pelosok bumi mencari tempat tinggal. Okey, pergi ke Afrika, sampai sekarang kekal ada African Jews. Pergi ke tanah Arab, itu yang akhirnya 500 tahun kemudian hidup dengan Nabi di Madinah. Nampak sejarah dia. Pergi ke Farsi, jadi Persian lah, jadi bangsa Farsi, kekal komuniti Yahudi itu sampai ke hari ini. Dan masih ada lagi yang pergi ke sebelah timur lagi. Di China ada Yahudi. Sebab itu kalau kita tengok duta US ke Israel yang baru, Joseph apa nama dia, tak ingat, belakang dia Yao ke Lao, Cina lah, mak dia Cina, Cina Yahudi. Okey, ayah dia orang putih lah. Kemudian dia bertebaran hampir seluruh dunia lah, bertebaran. Cumanya sama ada kekal Yahudi ataupun tidak, macam tu. Masih kekal beragama Yahudi ataupun tidak. Kalau yang macam kat tanah Arab pun, selepas era Islam, kita lihat majoriti mereka masuk Islam juga akhirnya. Okey, cuma dengan kelompok Yahudi-Yahudi yang bertebaran di Timur Tengah itu, terutamanya yang sampai selepas era Islam apa semua, komuniti mereka hari ini di bawah 10% daripada 16 juta komuniti Yahudi di dunia keseluruhannya. Sedangkan itu asal dia orang, kan? Maknanya asal pecahan Yahudi Bani Israel daripada bumi Syam tu pecah banyaknya ke timur-timur tengah, ke bahagian timur, ke Afrika ni, pada hari ini hanya menempati bawah 10% populasi Yahudi dunia. Sedangkan 90% itu datangnya daripada tanah Eropah hari ini. Daripada mana mereka datang? Sebab itu kalau kita tengok hari ni, kalau kita pergi ke Israel, kalau kita tengok Yahudi tu, kita tengok muka dia orang tak ada yang sama pun. Dia pelik. For sure memang bukan bangsa yang sama, tapi Yahudi. Macam tu. Okey, bila kita baca surah Al-Kahfi, kita akan jumpa satu kaum yang bertemu Zulkarnain dan minta Zulkarnain membina sebuah tembok. Okey, alasan kaum itu adalah tembok ini dapat menghalangi kemarahan bangsa Ya'juj dan Ma'juj dari Eropah turun ke sebelah selatan ni, maknanya turun ke bahagian Parsi, tanah Arab, Turki, apa semua itulah. Okey, dan Zulkarnain telah membina satu mega projek lah, kan, membina sebuah dam, macam dam begitu daripada besi yang disaluti dengan besi yang cair apa semua tu. Siaplah. Siapa orang yang datang jumpa Zulkarnain tu? Ni soalan dia. Sebab tu cerita, perasan tak, surah Al-Kahfi dia surah yang sangat berkait dengan akhir zaman. Kan? Point dia dekat situ. Big event yang berlaku di akhir zaman ni ada point dia dalam surah Kahfi. So, siapa kaum yang jumpa dengan Zulkarnain itu? Kaum ni, hadirin sekalian, adalah kaum yang melarikan diri daripada kerakusan bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Tapi tak semua kaum dia lari, hanya sekelompok sahaja lari. Kaum ni dipanggil sebagai orang-orang Khazar, dipanggil orang-orang Khazar, Khazar. Okey, yang akhirnya mereka dapat juga membentuk sebuah empire dipanggil Khazaria, ya, di kawasan pergunungan Caucasus. Okey, baik. So, orang-orang Khazar ni, dia orang terselamat daripada bangsa Ya'juj Ma'juj disebabkan tembok yang siap dibina oleh Zulkarnain. Dan orang-orang Khazar ini selepas itu didakwah oleh Zulkarnain, tetapi akhirnya mereka memilih untuk memeluk agama Ahlul Kitab. Kalau Zulkarnain, dia agama Hanif, agama direct terus kepada Nabi Ibrahim, because dia bukan seorang Bani Israel. Tapi orang-orang Khazar ni, walaupun dia orang bukan Bani Israel, setelah dia didakwahi oleh Zulkarnain, mereka lebih memilih untuk menjadi Ahlul Kitab. Maka mereka duduklah sekali dengan Bani Israel di bumi Syam. Okey, boleh faham? Sedangkan mereka ni adalah komuniti asal daripada Eropah, Khazar dipanggil. Okey, duduklah di sana. Benda ni berlaku sekitar tahun 530 lebih sebelum Masihi.
komuniti mereka ataupun keturunan mereka ni terus berkembang biak, bercampur-campurlah dengan orang-orang di Timur Tengah apa semua tu, sampailah ke era yang saya cerita tadi tu. Rom bantai Bani Israel, orang Yahudi di Jerusalem 70 Masihi. Mereka bertebaran, mereka pun turut lari keluar, tetapi akhirnya sekitar tahun 900 Masihi, maknanya hampir 400 tahun selepas wafat Nabi, mereka kembali semula ke Eropah, balik semula ke kaum asal mereka, iaitu kaum Khazar. Tapi kaum Khazar waktu itu, kerajaan yang mereka bina telah runtuh, telah hancur. Okey, dan mereka menjadi kaum pelarian perang. Okey, orang-orang Yahudi dari keturunan Khazar ni akhirnya balik dan mendakwahi kaum mereka supaya jadilah Yahudi. Kerana dalam kepercayaan Yahudi, di akhir zaman akan datangnya seorang Mesiah, penyelamat. Bukan Netflix Mesiah lah tu. Akan datang seorang penyelamat yang akan memberikan kita tanah, kerajaan, apa semua. Itu yang akhirnya orang-orang Khazar itu memeluk agama Judaism. Di saat orang-orang Yahudi yang di Timur Tengah banyak convert kepada Islam di era Islam, diorang sekelompok jadi kaum Yahudi. Ini sejarah dia. Boleh. Tapi yang menjadikan dia tanah dan maknanya daripada Ya'juj dan Ma'juj. Yang merealisasikan. Sebab apa? Kita tahu tak, kalau kita baca sejarah, kita tahu tak macam mana kedudukan orang Yahudi di Eropah sebelum mereka dibawa British ke Palestin, ditindas. Ada negara? Tak ada. Yang kita ditindas itu kan kaum Khazar. Kaum Khazar tu. Ya. Kalau maknanya dia bukan pure Yahudi lah kan? Ya, segi darah bangsa pun tak ada kaitan langsung pun dengan bangsa bukan Yahudi. Bukan. Sebab apa lainnya? Sebab tu muka pun lain. Sebab tu kajian apa dia panggil antropologi, genetik, mendapati mereka tu hanya segelintir kecil yang ada genetik Timur Tengah, itu pun lebih kepada sebelah ibu. Itu pun mungkinlah datang daripada kaum mereka yang dah duduk, yang sekelompok duduk di Syam tu, kemudian beberapa ratus tahun baru balik semula. Macam tu. Jadi sebab itulah selama ni kita faham bahawa Yahudi di Eropah ni, diorang ni ditindas, tak ada wilayah, tak ada negara. Sebab diorang ni sejarahnya adalah kaum Khazar yang kerajaannya runtuh dan dah jadi pelarian. Lepas tu jadi Yahudi pula tu. Yahudi dengan Kristian kan dia gaduh. Lagilah teruk diorang ni kena tiba teruk. Baik. Tapi diorang ni bijak. Bangsa ni lah yang digunakan oleh bangsa barat yang akhirnya membangunkan teknologi mereka. Diorang ni memang tak dinafikan. Ada kajian yang menunjukkan memang mereka adalah ras ataupun keturunan paling genius atau muka bumi. Albert Einstein tu orang dia lah. Lepas tu dia Yahudi. Kebanyakan mereka menempati bahagian Eropah Timur. Sebab apa mereka lari banyak ke Eropah Timur? Kerana puak terakhir yang membinasakan mereka adalah puak penguasa Eropah Barat daripada suku-suku Normandy ataupun Viking tu lah. Jadi mereka banyak ke Eropah Timur. Komuniti mereka banyak di mana? Banyak di Poland, Austria, Hungary, belah-belah di kalau Jerman, Georgia. Kalau Jerman pun di sebelah Jerman Timur. Macam tu. Dan sebahagian di Lithuania, Rusia pada juga dulu. Okey. Baik, itulah sejarah mereka. Jadi sepanjang zaman mereka ni, Eropah memang tak mau terima pelarian perang. Kan? Macam bangsa Kurdish di Asia Tengah lah, orang tak nak terima kan. Macam tu. Jadi kesudahan dia orang ni, akhirnya kerajaan-kerajaan di barat telah menggunakan mereka untuk mencapai apa yang mereka hilang 1000 tahun dulu. Apa dia? Kerajaan barat ni mana? Ialah, kita tak nafikan dia dikepalai oleh England dan juga Perancis. Yang mana pada tahun 1099 dahulu, mereka telah berjaya merampas Baitul Maqdis daripada umat Islam. Tetapi mereka kehilangannya pada era Salahuddin 80 tahun kemudian.
Dan selepas era Salahuddin, tentera salib berusaha keras untuk tempoh 100 tahun lagi bagi cuba mendapatkan balik Baitul Maqdis, tetapi gagal. Ya, dan kegagalan mereka itu terus terkuburlah. Ya, impian mereka itu apabila dominasi kerajaan Islam diambil alih oleh kerajaan Uthmaniyah. Yang mana dia punya kekuatan tentera dia sangat strong pada masa itu. Baik. Kerajaan-kerajaan barat ni mula melihat ada sekelompok Yahudi Khazar. Okey. Yang mana mereka punya impian untuk dapat Baitul Maqdis. Okey, ini adalah satu ajaran dalam Yahudi. Sedangkan yang menginginkan tanah itu juga adalah barat pada waktu itu. Sebab itu akhirnya barat membentuk ajaran yang dipanggil sebagai aliran Protestan, yang more kepada dengan Yahudi ni dia jadi dia jadi baiklah, dia jadi akrab. Kerana apa? Bermatlamatkan kepada satu tujuan yang sama. Ya, dan barat pun melihat kalau macam tu kita pakai orang Yahudi je, tak payah susah-susah kita buat atas nama nation state kita. Macam tu. So kalau kita buat atas nation state kita, negara kita lah nanti yang akan dikutuk, dihina. Jadi kita buat je atas nama orang Yahudi, atas tujuan ada matlamat yang sama. Okey. Start daripada itulah Yahudi barat mula membentuk golongan-golongan elit dan bangsawan Yahudi. Sebab itu kalau kita tengok Yahudi ni, bangsawan dia yang kaya, yang elit tu tak ramai pun. Bukannya ramai. Majoriti mereka tu adalah kaum yang memang tak ada apa-apa pun. Tapi hanya sekelompok kecil yang dijadikan sebagai orang-orang yang elit, yang kaya di atas muka bumi ni. Macam mana British membentuk family Rothschild lah. Rothschild tu British yang bentuk sebenarnya. Yang mana keluarga itu hanya berasal sebagai tukang emas saja di Frankfurt, Jerman. Kemudian sampai mempunyai 5 buah bank pusat di Eropah, di 5 buah negara yang berpusat di London. Sampai sekarang tu ada bank dia tu. Okey, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pihak Britain dan France ni, mereka nak dapat balik Baitul Maqdis sejak mereka terlepas dahulu. Maka menggunakan kaedah berperang dengan Uthmaniyah bukan satu kaedah yang baik. So mereka buat apa? Mereka mula merosakkan Uthmaniyah daripada dalam. Kat situ wujud istilah menteri-menteri fasola apa semua tu. Okey, maknanya Uthmaniyah kena hijack. Dari menteri-menteri dia dah ada yang pro kepada barat apa semua. Kemudian pada era sekitar 1800, ini era di mana bank-bank Eropah yang dimiliki oleh orang Yahudi berjaya masuk ke dalam Empire Uthmaniyah. Hukum asal dalam Islam, meminjam ni adalah untuk keperluan. Itu hukum asal dalam Islam. Maknanya dah tak boleh nak makan, dah tak boleh ada kenderaan nak bergerak, tak ada tempat perlindungan, kita pinjam. Tapi sekarang kita meminjam bukan atas dasar keperluan, atas dasar kemewahan, keinginan dan bersyaratkan kemampuan. Macam tu. Dia mampu membayar, bukan mampu memiliki, mampu membayar hutang untuk mendapatkan kemewahan. Kita kena setujulah benda ni. Serius. Macam tu. Sebab ada orang dia tak mampu nak pakai kereta 500,000 tapi dia mampu bayar installment bulanan untuk pakai kereta yang harga macam tu. Contoh. Macam tu. Kalau dia nak beli seleput 500 dia tak mampu. Macam tu lah. Macam rumah kita lah. Kan? Rumah kita. Saya fikir-fikir balik, kalau ikut saya, rumah saya, bukan harga tu lah saya beli. Kalau ikut lah. Tapi kerana kita mampu membayar bulanan, Alhamdulillah, jadi kita pun meminjam lah dengan harga yang sedemikian rupa. Tapi asas konsep dalam Islam tak sebenarnya. Tapi nak macam mana kita dah duduk dalam sistem bank begitu kan. So inilah yang terjadi pada Uthmaniyah. Uthmaniyah, waktu tu, Sultan dia bukan semua okey Uthmaniyah ni. Dia macam mana pun dia sebab sistem berketurunan. Dia bukan sistem yang dipilih mana paling soleh, mana integriti. Tak. Ayah mati kira anak naik. Jadi adalah terpalit jugalah dalam setandan raja-raja apa? Raja-raja Uthmaniyah tu kira iman tak dapat diwarisi lah kan. Lepas tu dia Sultan Uthmaniyah ni dia tak ada seorang pun pernah pergi haji di Mekah. Ya, itu fakta dia. Cuba cek kenapa. Tak ada. Daripada Sultan Uthmaniyah pertama sampailah yang terakhir Sultan Abdul Majid 1923, tak ada seorang pun pernah pergi Mekah buat haji. Tu kita baca kenapa.
Ah, ada cerita panjang tu. Okey, tak apa, nanti dulu Okey. Bisa tak lepas kot. Kan? Baik. Jadi era 1800 tu, Sultan Uthmaniyah masa tu ada yang sikit lorak lah bahasa kita mudah nak faham. Jadi Barat telah menggunakan waktu itu untuk masuk dan memberikan pinjaman bank kepada kerajaan Uthmaniyah. Istana Uthmaniyah mula berubah pada waktu itu. Dan mereka juga dibenarkan masuk ke tanah Palestin, because Palestin adalah tanah yang bangsa yang tak pernah merdeka di era Islam. Mereka start terima Islam melalui dakwah Ammar ibn al-As zaman Umar. Dan sejak daripada itu mereka hanya duduk di bawah empire khilafah umat Islam tanpa pernah merdeka. So waktu tu tuan-tuan, puan-puan sekalian, Uthmaniyah menaungi Palestin. So bila Uthmaniyah pun pinjam, bank-bank Eropah ni pun dibenarkan masuk ke Palestin dan menawarkan pinjaman kepada orang-orang Palestin dengan hanya bercagarkan tanah-tanah mereka. Era 1800. Habis cerita tu, tamat. Hadirin sekalian, Uthmaniyah mula melemah hinggalah pada 1897 di zaman era sultan yang paling kita kenal, Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dia telah didatangi oleh pengerusi gerakan Zionis pada waktu itu yang baru ditubuhkan, kerana gerakan Zionis adalah sebuah organisasi yang ditubuhkan dengan tajaan Barat, berdiri di atas ahli-ahli akademik dan businessman Yahudi. Terbentuklah sebuah gerakan bernama Zionis. Pengerusi pertama dia adalah Theodor Herzl. Dia seorang Yahudi asal dari Austria. Kerjanya seorang jurnalis. Dia adalah organisasi, dia bukan agama. Agama apa pun nak jadi Zionis boleh. Mana gerakan Zionis adalah gerakan yang mendukung survival orang Yahudi lah, macam tu. Jadi itulah yang menubuhkan negara tu, gerakan tu lah. Jadi Theodor Herzl selaku penaung gerakan Zionis, dia pergi jumpa Sultan Abdul Hamid yang kedua dengan menawarkan, masa tu Uthmaniyah dah sakit teruk dah disebabkan faedah bank. Sultan Abdul Hamid diwujudkan naratif oleh media-media Barat sebagai the sick man, lelaki yang sakit, yang dapat takhta menaungi kerajaan yang sakit teruk, hutangnya banyak. Maka pada masa itu Theodor Herzl telah datang menawarkan pembelian tanah Baitul Maqdis, Jerusalem, dengan harga yang cukup tinggi, dengan harga 150 juta pound sterling waktu tu 1897, dan pelunasan seluruh hutang-hutang Uthmaniyah kepada bank-bank di Eropah. Itu adalah gerakan lupus habis. Maknanya Zionis adalah NGO paling kaya dalam dunia dalam sejarah. Boleh beli negara. Kan, NGO kita pun sakit teruk nak beli satu bangunan. Kan, itu belum kena dedah audit lagi. Dia boleh beli satu negara. Kan, dan Sultan Abdul Hamid dia tak mau jual. Dia hanya beritahu bahawa kami dapatkan tanah Palestin dengan darah dan peperangan. Kalau kamu nak, kita kena guna kaedah yang sama lah. Yahudi mana nak berperang waktu tu? Dia bukan ada apa pun. Kan? Negara pun tak ada. Dia hanya ada satu organisasi saja. Tak apalah, dah dia tak nak. Kan? Jadi Sultan Abdul Hamid, itulah sultan yang kita kenang jati diri dia. Maka Barat langsung merancang gerakan Kamal Atatürk. Kenal lah nama ni, semua kenal. Gerakan waktu tu Kamal Atatürk masih muda, dan gerakan itu berjaya menggulingkan Sultan Abdul Hamid. Dan selepas daripada itu, bersepah barisan menteri dalam Uthmaniyah adalah tajaan-tajaan daripada Barat. Okey, ini sejarah dia. Habislah, makin melemah lah. Okey, lepas tu dah mula teruk lah, makin teruk. Interest makin banyak, tak boleh nak bayar apa semua. Tercetus pula Perang Dunia Pertama pada 1914 yang melibatkan sekutu Uthmaniyah iaitu Jerman. Sebab itu kita tengok player Jerman banyak orang Turki, macam Ozil. Ozil tu orang Kurdish
daripada klan orang Kurdish yang mix dengan orang Turkish. Tapi dia duduk mana? Duduk Jerman. Okey. Jadi kalau kita tengok masa Perang Dunia Pertama, kerana Jerman terlibat, maka Uthmaniyah terhirit sama. Uthmaniyah tak ada pilihan. Dalam keadaan ekonomi dia nak jatuh apa semua, dia terhirit sama. Maka Uthmaniyah masuk dalam kancah Perang Dunia yang Pertama dalam keadaan bebanan hutang negara dia. Bermula 1914. Waktu tu Uthmaniyah masih menaungi semua bumi Syam, termasuk Palestin, termasuk Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab. Mekah, Madinah tu pun milik Uthmaniyah. Cuma dia diurus tadbir oleh keluarga Nabi, Bani Hashim. Itu dipanggil sebagai satu privilege lah kepada keluarga Nabi. Pemimpinnya Sharif Hussein Ibn Ali pada waktu itu, moyang kepada King of Jordan sekarang. So, pada 1916, di tengah kemuncak Perang Dunia Pertama, Sharif Hussein telah mula melihat apa jadi nasib bangsa Arab kalau Uthmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama. Kita akan difaraidkan kepada kuasa barat. Dia dah nampak dah benda ni. Dan pada waktu itu, Uthmaniyah sudah mula bersifat nasionalis. Berlaku pertembungan nasionalis Turki dengan nasionalis Arab. Dan Uthmaniyah menghukum bunuh lebih 10 orang pejuang nasionalis Arab pada waktu itu. Itu yang menyebabkan Sharif Hussein marah. Tepatnya pada 10 Jun 1916, dia telah melepaskan beberapa das tembakan daripada tingkap rumahnya di kota Mekah, menandakan secara rasmi bermulalah revolusi Arab. Dengan menggunakan bendera yang sama dengan bendera yang Palestin pakai pada hari ini. Itu bendera revolusi Arab tu. Cuma line dia terbalik. Putih kat tengah Palestin, dulu putih kat bawah. Tu je. Colornya 4 color utama tu. Dan bila tujuan Sharif Hussein buat ni, dia nak bebaskan, merdekakan Arab, dah tak boleh nak duduk bawah Uthmaniyah yang dah tak tentu masa depan apa pada waktu tu. So, British bila tengok benda ni, dia bagi sokongan lah pada Sharif Hussein sebab dia tak payah susah-susah buat kerja. Kan? Dia Lawrence of Arabia. Lepas tu dia support Sharif Hussein menang mudah dalam revolusi itu. Bangsa Arab yang telah hidup dengan sentimen nasionalisme pada waktu itu menyokong habis-habisan dan akhirnya merdekalah tanah Arab daripada Uthmaniyah. Tetapi British frust dengan Sharif Hussein. Sebab apa? Sebab dia tidak memerdekakan tanah Palestin. Dan dia kata Palestin tu di luar tanah milikku, dia kata. Dia tak pergi sampai Palestin. Dia hanya bebaskan kawasan semenanjung tanah Arab itu saja. Maka dengan sebab itu British dah support dia, British frust dengan dia. Akhirnya janji British untuk menjadikan dia King of Arab tidak ditunaikan. Jawatan King of Arab ni sampai sekarang tak ada. Orang nampak macam Saudi lah dalam bayangan. Dan sekarang ni Muhammad bin Salman try untuk dapatkan position itu. Okay. So bila British frust, British tak bagi dia jawatan King of Arab. British bergabung dengan tentera keluarga Saud, attack family dia. Attack tentera Arab revolusi yang menyebabkan tentera Arab revolt ni kalah dan melarikan diri, membawa diri hingga ke kepulauan Cyprus pada waktu itu. Hilang terus tanah Arab. Dan bermulalah rancangan British dengan Saud berpakat untuk memberikan keluarga Saud seluruh tanah Arab yang akhirnya terbentuk Arab Saudi pada 22 September 1932. Okey, baik. So apa jadi? British tak dapat tanah Palestin melalui gerakan revolusi Arab pada 1916. Akhirnya British sendiri datang dengan ketenteraan dia menyerang kota Jerusalem pada 1917, setahun selepas itu. Dan tuan-tuan perempuan sekalian, macam mana Uthmaniyah nak backup Jerusalem? Waktu tu berada pada kemuncak Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama berakhir 1918. 1917 British datang dan Uthmaniyah tak boleh buat apa-apa untuk mempertahankan Palestin. Maka tamat perang Battle of Jerusalem itu dengan kemenangan berpihak kepada pihak British. Cuma British dia tak declare tanah Palestin sebagai tanah jajahan seperti mana tanah yang dia jajah yang lain. Sebab tu Palestin tak masuk Commonwealth. Dia hanya, tapi sebenarnya benda tu sama je, hanya pada istilah tu saja. Dia menyatakan dalam perjanjian
gencatan senjata itu, dia akan menjalankan pentadbiran di Palestin. Dan Jerusalem diserahkan kepada pentadbiran wilayah, pentadbiran antarabangsa yang hari ini organisasi itu telah dikenali sebagai United Nations. Okey. Dia pujuk macam tu lah. Pada peringkat awal, Palestin ni okey dengan British. Serius saya cakap. Pada peringkat awal. Sebab apa? British boleh buat apa yang Uthmaniyah tak boleh buat di tanah dia. Pada peringkat tu. So macam mana British buat? Start daripada 1917, mereka mula bawa investor-investor dari kalangan Jewish, Yahudi masuk dan bangunkan tanah-tanah di Palestin. Pada peringkat tu, dia bukan bawa macam-macam ini, bukan orang pelarian-pelarian Yahudi Khazar ni. Dia bawa yang yang kaya-kaya ni, yang bangsawan, yang semua yang investor lah. So pada waktu itu, orang Palestin pun galak menjual tanah waktu tu. Jual, dapat kekayaan, sebahagian pindah ke Eropah dan sebagainya. Sehingga mufti, salah seorang mufti Palestin waktu itu, Mufti Amin, Syekh Amin Hussein, terpaksa mengeluarkan fatwa haram orang Palestin jual tanah kepada orang Yahudi. Kerana apa? Kerana kamu tak tahu apa dia orang punya aim pada waktu yang akan datang. Habislah hadirin mati Allah sekalian. Kelompok Yahudi ni semakin ramai dan reveal lah satu kita panggil satu sebenarnya macam satu deklarasi lah yang dibuat atas perjanjian Balfour yang dibentangkan di Parlimen Britain waktu itu, rancangan untuk menubuhkan negara Yahudi. Masa tu. Ini di era bila ni? Ini di era apabila Yahudi di Eropah mula dibantai oleh Nazi. Yahudi di Eropah ni mula dibantai oleh Adolf Hitler start daripada 1933. Kerana Hitler menganggap punca kekalahan dalam Perang Dunia Pertama dulu adalah disebabkan oleh pengkhianatan Yahudi. Jadi bila dah Holocaust berlaku di Eropah, sudah timbul ura-ura akan terbentuk sebuah negara orang Yahudi atas tanah Palestin. Start daripada itulah mufti-mufti dan agamawan di Palestin mula membentuk brigad-brigad jihad. Dan pada 1942 itu kemuncak berlakunya civilian war antara orang Yahudi yang didokongi oleh British dengan orang-orang Palestin. Masa tu. Baik. Keadaan jadi semakin tidak aman. Apatah lagi 1942 ada peristiwa penting di mana dunia pada waktu itu memberikan sokongan penuh untuk orang Yahudi mendapat sebuah tanah yang merdeka. Kenapa? Sebab 1942 adalah pembantaian paling dahsyat Nazi ke atas orang Yahudi, Khazar ni tadi, di mana daripada 9 juta komuniti mereka, 6 juta dibunuh pada waktu tu. Tak boleh, kita tak boleh bayang macam mana dia bunuh 6 juta. 1942 tu 6 juta habis terus. 21 hari dah masuk 24-25 hari perang di Gaza, dah hampir 10,000, 9,000 lebih dah mati ya. Hampir sebulan. Dia dalam tempoh setahun 6 juta dia bunuh. Masuk dalam kereta banyak. Sebenarnya dia masuk dalam kontena tu. Lepas tu dia lepaskan gas beracun. Habis. Budak ke apa semua, tak kira lah, daripada orang tua sampai bayi habis. So komuniti Yahudi pada 1945 tinggal 3 juta Eropah tu. Memanglah dunia simpati, makna orang Yahudi perlu ada tanah. Sekarang ni orang Palestin pula macam mana? Hadirin sekalian. Maka 1945 organisasi pentadbiran antarabangsa tu dijenamakan semula sebagai United Nations. Diserahkan kepada Amerika waktu itu. Dan resolusi pertama dia adalah Partition Plan for Palestine. Jelaslah, dah tak ada apalah nak sembunyi. Kalau dah ada Partition Plan, maknanya tak dibaik tanah lah. Dan British memujuk orang Palestin, inilah waktu di mana kamu akan mencapai kemerdekaan yang hakiki yang tak pernah kamu capai sejak lebih 1000 tahun dulu. Maknanya British nak bagi kemerdekaan kepada Palestin, tetapi kamu kena korban sikit tanah kamu, kena bagi kepada orang Yahudi. Ini berlaku rancangan ini pada 1945. Okey.
Dan pada masa yang sama, hadirin sekalian, British juga pujuk beberapa buah negara Arab agar menerima saranan tersebut. Jordan, yang mana Sharif Hussein dulu lepas British tipu dia fight balik. Dia banyak buat sabotaj kepada pentadbiran British, menyebabkan akhirnya British nak redakan dia punya kemarahan tu. British telah memberikan beberapa orang anak dia beberapa wilayah, Iraq, Syria dan juga satu tanah kosong yang akhirnya dibentuk menjadi Transjordan. Okey. Boleh follow ah? Tapi British ni, dia dah atur dah orang untuk bunuh anak-anak dia. Sebab tu akhirnya Faisal apa semua tu mati dibunuh. Syria, di Iraq. Yang tinggal adalah Abdullah, Jordan. Duduk di tanah yang tak ada apa-apa, Transjordan waktu tu. 1921 Transjordan ditubuhkan sebagai sebuah wilayah di bawah jajahan British. Dipimpin oleh anak Sharif Hussein, Raja Abdullah I. 1946 British memberi kemerdekaan kepada Jordan. Memang pujuk habis-habislah. Tujuan dia adalah supaya Jordan memberikan sokongan penubuhan negara Israel. Nampak cerita dia. Okey. Masa rancangan tu 1945, rasa-rasa ada tak negara Arab yang setuju? Tak ada pun. Satu negara Arab pun tak setuju untuk ditubuhkan sebuah negara bagi orang Yahudi. Sebab ni ada sejarah lama. Yahudi dah diusir oleh Nabi semua apa semua daripada tanah Arab. Tiba-tiba nak wujudkan balik komuniti tu pada hari ini. Walaupun orang-orang Yahudi di Timur Tengah tak ramai, minoriti. Tak pernah ada impian dan bercadang pun pada waktu itu nak pergi tubuhkan balik sebuah wilayah. Tak ada. Dia orang dah duduk lama dah dekat tanah-tanah lain ni, dah kira okey lah. Okey, baik. Dalam tempoh itu, yang bersetuju hanyalah Raja Abdullah I, Jordan. Waktu tu dah merdeka lah. Tapi dunia melihat dia sebagai pengkhianat. Apatah lagi dia setuju setelah British bagi dia kemerdekaan. Tapi persetujuan dia, kenapa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Kerana dia tahu apa nasib Palestin lepas tu. Sebab dia sedang berhadapan dengan suatu kuasa yang di belakangnya adalah Barat. Sebab itu dia setuju. Tak apalah nak bentuk Yahudi, tak apa. Ambil tanah, tetapi serahkan semenanjung Gaza yang waktu itu bersambung dengan seluruh tebing barat sebagai tanah di bawah kerajaan Jordan. Itu syarat yang dia bagi pada British. Boleh nak tubuh, aku boleh sokong, aku boleh iktiraf, tapi seluruh tebing barat dan juga semenanjung Gaza diserahkan dalam wilayah aku, Jordan. Kenapa dia berani buat begitu? Kerana pada waktu tu dia punya infanteri darat terkuat di tanah Arab, Raja Abdullah I. Saki-baki daripada tentera-tentera Arab Revolt dulu. Okey. British setuju tak? Tak. British tak setuju dengan tawaran tersebut kerana British tahu kalau tebing barat sudah berada dalam wilayah sah milik Jordan, dia akan menyukarkan usaha untuk merampas tanah tersebut. Jadi British tak setuju, dan yang tak setuju juga masa itu orang Palestin. Sebab Palestin akan melihat hilanglah identiti kebangsaan mereka. Mereka akan duduk di bawah satu Kingdom of Hashimite, keluarga Bani Hashim. Nampak tak asabiah akhirnya? Apa jadi? Tak apalah, King Abdullah kata kalau kamu tak setuju tak apa, tapi kamu kena hadaplah apa yang berlaku selepas ini. Dan akhirnya 1948 British mengisytiharkan mandat pentadbiran dia di Palestin itu tamat, dan hari yang sama pengerusi Zionis David Ben Gurion mengisytiharkan penubuhan negara Israel 14 Mei 1948. Hari yang sama juga Palestin mendapat kemerdekaan daripada British dengan hilang separuh tanah. Okey, boleh. Jelas sampai kat situ. Telegram pun dihantar ke Washington, masa tu pakai telegram lagi. 11 minit baru sampai. Dan langsung Amerika, saya lupa presidennya siapa waktu itu, menghantar surat balas masa 1948. Saya tak silap. Dihantar balik dengan memberikan pengiktirafan kepada negara tersebut. So US jadi negara pertama lah yang mengiktiraf wujudnya sebuah negara bernama Israel. Baik, dia malam tu, dia jadi tu, dia isytihar tu malam. Okey. Pagi esok lepas subuh 15 Mei,
terus tercetus perang Arab Israel yang pertama. Dalam usaha dalam usia kerajaan Israel belum pun mencecah 24 jam. Terus perang. Baik. Apa expectation bangsa Arab dalam perang tu? Ni perang dengan Yahudi yang tenteranya pun masih lagi, ya macam kita lah, dulu kita merdeka, tentera masih lagi kan, macam tu kan. Jadi tentera dia pun belum ada, belum betul-betul ni lah, establish betul-betul, belum strong lagi. Dan dia nak berhadap dengan 4 buah negara Arab paling strong pada waktu itu: Mesir, Jordan, Syria dan Iraq. Semua umat Islam melihat bahawa habis Israel. Maknanya dia akan run up dalam tempoh yang amat singkat lah. Memang pada first round battle Israel tak boleh buat apa-apa, terutama nak berhadap dengan kekuatan jumlah infanteri Mesir waktu tu. Bila dah nak kalah, PBB mengisytiharkan resolusi gencatan senjata, berhenti perang. Masa berhenti perang, supply weapon dan juga kepakaran ketenteraan daripada barat masuk ke Israel dan mereka kembali berperang di tengah-tengah perjanjian gencatan senjata. Itu yang menyebabkan dia orang dapat counter balik negara Arab, dan akhirnya pada 1949 Mesir tewas dengan Israel. Syria pun tewas, Iraq pun tewas. Hanya Raja Abdullah I daripada Jordan berjaya menang di seluruh tanah tebing barat. Dia menang Jordan seluruh tebing barat, sekaligus dialah pembebas Baitul Maqdis yang terakhir hingga ke hari ini. Okey. Tebing barat merangkumi wilayah Jerusalem Timur yang adanya kota suci Baitul Maqdis. Begitu. Tamatlah perang. Habislah Palestin. Daripada nak merdeka, tak jadi merdeka pada waktu tu. Dia kalau sampai ke Suez tu kan. Ya. 93 dapat balik. Dapat balik. Jadi cerita dia sekarang ni, walaupun kiranya Jordan menang di tebing barat, tetapi Jordan menang atas 3 negara Arab yang lain. Israel. So dia sedikit sebanyak dia memberi kekuatan lah kepada Israel itu sendiri. Dan Mesir selepas tu tergugat dalam isu Suez, masalah terusan Suez. Okey. Tapi King Abdullah Jordan dibunuh 2 tahun lepas tu. Makna barat marahlah kat dia. Seketika dia sedang solat di Masjid Al-Aqsa, dia telah ditembak oleh seorang pemuda nasionalis Palestin. Palestin yang tembak dia. Pejuang kebangsaan yang telah diapi dan mungkin di-hire oleh barat pada waktu tu, tembak dia dengan cucu dia. Masa tu dia sedang solat bersama dengan cucu dia, King Hussein, umur 15 tahun. Hussein of Jordan lah. Tapi Hussein Allah takdirkan tak mati. Dan King Abdullah I gugur, meninggal di situ. Maka dendam tu terbalas lah. Dendam British kepada dia. Itu harga yang dia perlu bayar. Sebab tu, bila kita tahu sejarah, kita tak akan mudah-mudah kata negara Arab ni tak nak support Palestin. Masing-masing ada sebab lah yang kita kena faham pada hari ini. Dan kalau kita tengok di TikTok, kan, banyak orang buat konten. Yaman hantar peluru berpandu balistik dan dipintas Jordan. Orang kata Jordan pengkhianat apa semua kan. Arab. Dia yang peliknya, mesti tak pintas. Yang pintas Jordan dengan Saudi. Cuma saya tak tahu berapa dia hantar, kerana Saudi declare dia pintas. Tapi yang jelasnya Jordan beri view, gambar mana peluru tu peluru balistik tu jatuh di tanah dia. Adakah sebenarnya Arab Saudi gagal memintas? Itu soalan dia. Kan, sebab berapa jauh dia kena cross tanah Saudi, baru masuk Jordan, baru nak boleh sampai ke Israel. Tapi TikTok ni biasa, hak banyak buat ni BBNU. Dia tak tahu apa pun. Terus dia declare sebagai pengkhianat, kan? Dia macam ni lah, Singapore nak attack Thailand, lalu semenanjung. Peluru balistik lalu atas ruang udara kita kot, kan? Kalau dia orang nak gaduh, kawan-kawan kerajaan kita kata gaduh lah, kau nak hantar apa pun hantar, tapi jangan melibatkan ruang udara aku. Ikutlah nak cross macam ni ke. Tapi benda tak mungkin. Okey, tak apa, nanti kalau ada masa saya sambung nanti di akhir kan. Okey, jadi selepas tu masalah di sekarang ni adalah
Mesir lah. Mesir tu nak fight balik kerana dia dah tengok dah dia punya dia punya ekonomi pun semakin terjejas apa semua. So itulah yang akhirnya membawa kepada perang Six Day War tu 1967. Okey. 1967 membentuk map di Timur Tengah pada hari ini. Okey, kenapa tau? Dalam perang tu tak disangka Arab kalah teruk waktu tu. Walaupun Mesir menghantar 2 kali ganda jumlah tentera daripada perang yang pertama dulu. Pada waktu tu 1967, peperangan mula menggunakan kekuatan udara. Okey, Mesir tak ada kekuatan udara yang cukup. Jordan baru nak tubuh. Dan the only Arab country yang ada kekuatan udara adalah Syria. Kerana apa? Syria adalah sekutu Rusia. So dia ada bekalan jet fighter daripada Rusia. Dalam perang itu, King Hussein dia tak mau masuk Jordan. Dia tak nak masuk. Kalau kita hidup dan TikTok ada pada masa tu, dia pun kena pengkhianat juga. Dia tak nak masuk. Apa sebab dia tak nak masuk? First, dia telah berjaya membawa keamanan di tebing barat dan Baitul Maqdis. Mana-mana orang Palestin yang hilang tanah di tempat lain masuk ke duduk tinggal di tebing barat. Nampak tak? Ada tanah dia orang nak pergi. Itu satu faktor lah yang dia tak nak masuk berperang. Yang keduanya, hadirin sekalian, dia tak percaya dengan Syria yang menjadi tulang belakang utama kekuatan udara waktu tu. Kenapa King Hussein tak percaya? Kerana Menteri Pertahanan Syria waktu tu adalah General Hafiz Assad. Siapa ni? Bapa kepada Bashar Assad. Syiah lah. Jadi dia tak percaya. Tetapi Liga Arab dan dunia umat Islam menekan King Hussein menyebabkan dia terpaksa mengambil keputusan popular dan menyertai peperangan. Terbukti hadirin sekalian, kurang daripada 1 jam base tentera udara Jordan hancur. Mesir pun lingkup. Kenapa keadaan ini menjadi satu situasi yang amat tak disangka? Kerana satu pun jet fighter daripada Syria tidak melakukan serangan kepada Israel waktu tu. Maknanya telahan King Hussein betul. General Hafiz Assad akan jadi pengkhianat. Tak ada. Itu yang habis tu lingkup. Yang akhirnya Mesir hilang semenanjung Sinai, Jordan hilang tebing barat, dan Syria hilang Golan Heights. Saya pernah pergi tu, Golan Heights tu. Kawasan tu memang cantik lah, dekat kat tempat perang Yarmouk. Kawasan tadahan hujan yang airnya mengalir masuk ke Tasik Tabriz. Hilang. Sekarang di Israel. Israel. Sekarang langsung Syria tak pernah dapat balik. Yang dapat balik Mesir kerana dia fight balik dalam perang Yom Kippur dia panggil. Zaman Anwar Sadat. Okey. Zaman perang Arab Israel pertama Mesir Raja Farouk, lepas tu kena guling. Lepas tu perang 1967 Six Day War Jamal Abdul Nasir. Lepas tu repeat balik 6 Oktober 1973. Itu yang perang kali ni dia mula 7 Oktober tu. Tepat 50 tahun selepas 6 Oktober 1973. Okey. Mesir dengan impian nak dapat balik Sinai, Syria dengan impian nak dapat balik Golan Heights. Tapi Mesir waktu tu ada advantage because dia attack orang Yahudi di hari perayaan dia. Sebab tu perang tu dipanggilkan Yom Kippur. Yom tu hari, Kippur tu macam Aidilfitri lah, gaya dia. Hari Sabtu kena. Okey. Pada peringkat awal memang ternyata dominasi mudah di pihak Mesir, tetapi pelik tak pelik Israel ni, dia boleh counter balik walaupun dia diserang dalam keadaan hari raya. Tapi sebenarnya bukan dia lah. Sebenarnya memang barat ada kat sana. Pun berakhir dengan gencatan senjata. Nak kata Mesir menang total pun tak juga. Tapi dia berjaya mengambil balik sebahagian besar kawasan Sinai. Okey. Dan nama General Tentera Udara daripada waktu itu mula naik lah. General Husni Mubarak. Semua kenal nama ni. Zaman saya duduk Mesir, dia lah presiden.
Anwar Sadat. Anwar Sadat pun sebenarnya kena bunuh pasal dendam barat sebab dia buat war tu lah 1973 tu. Okey, so apa kesudahan dia? Gencatan senjata, Mesir dapat sebahagian besar Sinai tapi tidak total, dan start daripada 1975 Mesir dikenakan sekatan ekonomi besar-besaran. Kan, hampir 5 juta rakyat dia hilang pekerjaan. Bayangkan. Kesan tu masa saya duduk Mesir tahun 2006 saya pergi, orang Mesir ni yang bersepah jadi pengemis masih banyak lagi. Yang homeless, yang duduk tinggal di koridor, family dia bukan ni tau. Dia memang family yang tak ada ni, duduk tinggal atas kubur. Ni susah sikit saya nak cerita, kena pergi Mesir tengok kubur dia macam mana. Memang boleh duduk. Tinggal beli tilam je. Ya. Kubur ni memang boleh tinggal. Dan sampai sekarang family yang tinggal di perasan tak rumah orang Arab ni macam mana? Rumah naik gitu kan. Bawah sekali tu dia ada macam store, dia panggil makhzan, kami panggil. Makhzan ni store lah. Store tu ada family Arab yang request nak tinggal di situ dengan owner building. Store ni kecil je. Kalau berdiri, kalau tinggi saya lah, memang betul-betul pas hujung kepala je. Macam Azli kita tinggi sikit, memang kena duduk lah. Yang request duduk situ. Sampai saya duduk di Mesir, masih ramai lagi family yang macam tu. Dan dia duduk free, dia tak boleh nak bayar pun. Cuma dia kata, bagi saya tinggal sini, saya jaga building ni. Apa-apa pipe bocor ke apa ke, bersih-bersih saya buat. Banyak macam tu lah dia buat. Itu kesan dia. Start daripada mana? 75 kena sekatan ekonomi. Anwar Sadat daripada dijulang sebagai harimau Arab waktu tu, singa Arab berperang dengan Israel, jadi satu watak yang dicaci maki oleh rakyatnya sendiri apabila dia tak boleh kontrol keadaan ekonomi Mesir. Yang bestnya, negara Arab yang kaya dengan minyak waktu tu satu pun tak datang tolong. Buat tak tahu je waktu tu. Siapa yang datang akhirnya? Amerika 1979 tawarkan semula bailout pembangunan ekonomi Mesir dengan harga kamu kena mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat. Itulah dia yang kita pernah dengar sebagai perjanjian Camp David 1979. Mesir, negara yang paling dahsyat, berperang dengan Israel, menjadi negara pertama yang mengiktiraf kedaulatan Israel 1979. Habislah. Dan start daripada itu tak ada apa lah. Terbentuklah zon sempadan Sinai antara Mesir dan Israel dalam zon 1, 10 km daripada sempadan tak boleh ada tentera, tak boleh ada tank dan sebagainya. Sampailah sekarang ada di sini. Itulah kesudahan cerita dia. Dan sementara di tebing barat pula, Israel semakin rakus, merampas tanah. Dia orang buka balik dokumen 200 tahun dulu yang saya cerita dulu tu. Pajakan-pajakan pinjaman tu dia orang buka balik dan dia orang beritahu kepada pemilik tanah hari ni, orang Palestin lah, kalau nak kamu kena bayar dengan harga semasa. Tak logik dah. Mana logik? Sebab itu perampasan tanah di tebing barat banyak menggunakan court order dengan menggunakan dokumen-dokumen lama sekitar berusia 200 tahun dahulu. Masa barat bawa masuk. Yes. Betul. Lepas tu Erdogan, dia boleh buat apa? Sebab dia boleh bagi sokongan, tapi dokumen tu pun tersimpan salinannya di Istanbul, dia pun tahu. Macam itulah. Itulah dia reality dia lah. Legal lah. Legal. Lepas tu dia boleh buat pakai court order. Tapi kita tak ceritalah public macam tu kan. Sebab kita tahulah macam mana pun kita kena hadap lah benda ni. Orang Palestin kena hadap lah. Sebab itu akhirnya Jordan bila dipenyelamat orang-orang Palestin yang hilang tanah dan tempat tinggal, yang mana sehingga kini 3.3 juta rakyat Palestin berada dalam Jordan, dengan 2.2 juta telah sah dijadikan sebagai rakyat Jordan yang sah. Macam tu. Tapi hadirin sekalian, kita ada beberapa benda pelik lah. Contoh lepas Arab kalah 1967 dalam perang 6 hari tu, Israel pada masa tu terus melakukan rampasan tanah secara besar-besaran. So orang Palestin hilang tanah dan tempat tinggal. Dia orang cross border. King Hussein bagi dia orang masuk ke Jordan, duduk dalam Jordan. Tapi 1970
pelarian-pelarian Palestin di Jordan buat pemberontakan untuk gulingkan Tim Hussein. Arahan daripada PLO di tebing barat. Itulah sejarah hitam yang bukan tak nak tolong. Kita tak pernah lagi orang Rohingya pergi buat demonstrasi nak guling kerajaan. Tapi Jordan dah pernah merasa dah macam tu. Lepas tu sebab sentimen sekarang ni, apa pun pertembungan negara Islam dengan Palestin, orang kita akan sia-sia anggap Palestin betul. Yalah, kita tak nafi dengan apa yang dia terima dengan Israel, tapi taklah posisi dia macam tu. Contoh dia, ada orang pergi Jordan, dia kata saya jumpa Ustaz orang Palestin. Betul-betul yang Ustaz cakap tu betul. Dia ada PhD, dia mengajar di universiti dulu. Tapi sampai Jordan, Ustaz tengok Jordan buat apa kat dia. Dia jadi ni je, jadi apa? Jadi orang jual sayur di pasar. Dia punya judgement macam tu. Memanglah tuan-tuan, Jordan kena buat macam tu. Takkan dia profesor kat sana nak bagi jawatan yang sama bila dia jadi pelarian dalam Jordan. Habis rakyat tempatan jadi apa? Itu kita kena fikir. Kalau macam tu, kalau kita check balik education background orang Bangla ni, rasanya kita jobless kita. Kan? Macam tu lah. Jadi kita kena faham lah. Yang pentingnya selamat. Kan? Saya sana Bangladesh bom buat bang. Bom buat tu dah. Menanya orang kan. Itu. Okey. Akhirnya dia orang hanya boleh bekerja macam yang kita tengok lah. Buruh kasar dalam ada part-part bidang-bidang dia kan. Jadi akhirnya hadirin sekalian, inilah realiti dan situasi dia yang berlaku, dan dengan kerakusan rampasan tanah yang dibuat oleh Israel tu, yang akhirnya Perdana Menteri Yasir Arafat tu pada 1993 bersetuju dengan perjanjian Oslo untuk menyerahkan 60% tanah Palestin menjadi milik Israel. Dan boleh dikatakan corak pertembungan itu sejak 1993 tu kekal lah, maintain lah seperti mana yang hingga ke hari ini. Macam itulah sejarah dia yang kita perlu tahu, dan kita pun tak tahu daripada peperangan ini apa kesudahan dia. Masih terlalu awal walaupun dah mencecah tempoh dalam 30 hari, tetapi pihak yang berperang masih pihak yang sama. Cuma apa yang kita khawatir, hadirin sekalian, ya, semoga kita tak jadi macam BBNU dalam TikTok lah kan, yang muda-muda ni terutamanya. Kita kena faham, sekarang ni yang berperang dengan Israel ni adalah satu parti ya, dia bukan kerajaan Palestin, dia parti dalam Palestin. Hamas nama dia. Hamas is parti politik, bertanding pilihan raya apa semua. Cuma dia ada brigade bersenjata, nama dia Al-Qassam. So Hamas ni dia supported by Iran daripada segi fund dan juga weapon dia lah, semua banyak benda lah. Okey. Dan kalau kita tengok yang sedang cuba untuk interfere dalam perang ni adalah Hizbullah. Hizbullah ni dia di selatan Lebanon. Dia memang Syiah, Hizbullah ni. Memang proksi kepada Iran, dan tugas Hizbullah yang sebenar adalah untuk mengambil alih Lebanon daripada kerajaan sekarang. Okey. Dan proksi yang seterusnya yang kita lihat, ini Syiah Houthi yang baru ni Yaman tu, yang orang kata Yaman nak pergi attack. Dia bukan kerajaan, dia puak pemisah. Houthi juga sebuah parti politik Syiah yang akhirnya bertindak radikal dan menubuhkan sayap bersenjata, buat pemberontakan dan berjaya menguasai satu wilayah di Yaman, di bahagian barat. Dan bila dia buat declare baru dia nak pergi perang tu, dia declare asal dia tu macam kerajaan Yaman, pakai bendera rasmi kerajaan apa semua, so orang ingat kerajaan Yaman. Bukan. Dia adalah proksi Iran macam Hizbullah juga sebenarnya. Jadi setakat ni saya tak ada apa-apa harapan. Sebab tu bila dia lepaskan peluru berpandu apa semua, for sure Jordan akan pintas peluru tu. Sebab satu, dia bukan kerajaan, dia puak pemisah Syiah pula tu, dan peluru tu pula melintas ruang udara Jordan, pun tak tahu kat mana dia akan jatuh. Itu satu hal juga. Kalau jatuh ke Amman, lepas tu dia kata tersasar, ini kita kena faham lah. Sebab itu dia orang bagi green light, kau nak pergi serang, kau serang, tapi jangan ikut ruang udara kami, ikutlah ruang mana sekalipun. Macam tu.
Tapi dia boleh je nak buat. Kalau dia nak ikut tengah Laut Merah tu kan, garis antarabangsa tu, dia boleh je. Peluru pandu balistik kan, dia boleh kontrol kan. Dia boleh darat. Lepas tu ikut luang udara tengah tu, dan dia boleh masuk ikut bandar Eilat di Israel tanpa perlu kepada mana-mana wilayah negara Arab. Dia tak buat. Dia pergi lorong ikut Jordan juga. Dia nak tunjuk kepada dunia yang dia tahu Jordan akan pintas. Dan dia nak tunjuk kepada dunia supaya umat Islam bersama dengan kerok-kerok Syiah ini dan jangan lagi percaya kepada negara-negara Sunni. Nampak tak permainan dia macam mana? Macam tu. Sebab kalau ikut Jordan pun akan masuk ruang udara Israel juga. Macam tu. Apa salahnya kalau dia terus je ikut laluan di tengah Laut Merah tu masuk Israel terus. Daripada Eilat tu, bandar Eilat tu di selatan Israel tu boleh sampai ke Tel Aviv, boleh sampai. Eilat sepadan Jordan kan? Eilat sepadan Jordan sebelah sini, Mesir sebelah sini. Dia tiga segi tanah bawah tu, ada satu bandar peranginan, bandar Eilat. Macam tu. Ramai orang Israel kat situ sekarang. Sebab dia orang lari daripada Tel Aviv, duduk di Eilat. Macam tu. Itulah dia situasi dia hari ni, insya-Allah. So 2 siri ni kita bahaskan sekurang-kurangnya kita maklumlah berkenaan dengan sejarah perjalanan kaum Yahudi. Dan kalau tanya kepada expectation saya, insya-Allah yang terakhir, Israel akan kalah lah dalam peperangan ni. Tapi bukan dengan tangan Hamas lah. Dia tak boleh, dia mustahil dia akan kalah dengan Hamas. Sekiranya ada negara Arab yang akan masuk berperang dan backup dengan kuasa besar, insya-Allah memang boleh menang. Memang boleh menang. Maknanya kalau macam Soviet dengan China kan, Soviet dah tak ada, Russia dengan China, dihadap liability kuasa besar US, UK, dan bagi Israel tu tak payah jauh-jauh lah, cukup tentera Mesir dengan Jordan, 2 tu dah cukup lah untuk hadap, dah boleh menang besar lah. Sekiranya kuasa besar di belakang Israel itu ada pihak kuasa besar kita yang hadap mereka, tu je yang kita perlu. Dan juga kan Rusia support Mesir. Rusia support Mesir tu yang boleh tu. Okey. So insya-Allah ada soalan? Dia tak dengar yang kata 5,000 peluru pandu. Sebenarnya yang dihantar dekat Ukraine untuk hentam Rusia. Ya. Tapi Perdana Menteri Ukraine tu Yahudi sebenarnya. Zelensky tu. Dia keras sebab Yahudi tak bantu dengan Rusia. Dia hantar balik peluru 5,000 tu pergi pihak Hamas. Dan Hamas gunakan balik hentam balik Rusia. Menggunakan satelit Yahudi balik. Betul? Teori tu muncul lah. Sebab dia dengar 2 hari lepas. Sebab persoalan saya 5,000 peluru pandu tu bukan sikit duit tu nak buat tu. Besar kos dia. Lepas tu macam mana nak pandukan dia ke sana menggunakan satelit? Yalah, roket kecil dia besar tak ini. Dia dipandukan oleh satelit. Jadi satelit siapa yang digunakan? Hamas memang ada teknologi satelit ni sebab dia 2017 lagi dia pernah attack beberapa pos tentera Mesir di Sinai. Ni lagi kita pecah kepala mikir. Dia Hamas, tapi dia attack pos tentera Mesir. Meninggal berapa orang di Sinai. Dan semua benda ni coordinate by satellite. Yang ada teori kata Hamas ni part of the Yahudi juga. Tu ni rekod tak ada cuba. Teori. Betul tidak kita serahkan kepada Yang Maha Esa lah dalam bab ni. Tapi memang dia ada teknologi yang memang canggih dan luar biasa, terutama dalam teknologi satellite. Kalau kita logik mana mungkin kalau peluang dia pergi tanpa dipandu. Ya, betul. Tak ada macam Mesir lah. Bila dia kena pos tentera dia kat Sinai kena attack dengan Hamas 2017. So kita fikir Mesir mudah-mudah nak tolong Hamas pula kali ni, perang dengan Israel. Dia tak mungkin. Sebab itu Mesir paling habis dia akan fikir sempadan dia je. Tapi pun dia buka sempadan terima pelarian Gaza yang memerlukan rawatan di Hospital Medan tu pun dah kira cukup baik dah sebenarnya. Takutnya Ustaz, semua negara lari. Saya kalau tanah kosong dia hampas pula Memang matlamat dia begitu. Matlamat dia sebab dia ada 5 wilayah, 5 daerah Gaza ni. Wilayah utara, khabarkan wilayah utara tu jatuh dah sebenarnya ke Israel. Lepas tu bandar Gaza yang kedua. Lepas tu bawah tu ada 3 lagi. Wilayah tengah. Lepas tu satu bandar saya lupa namanya. Lepas tu Rafah lah last. So matlamat memang nak ambil total lah Gaza. Allahu'alam.
Tapi don't worry about Masjid Al-Aqsa, takkan jatuh ke tangan dia, percaya. Sebab itu dah ada janji daripada Nabi SAW. Bahkan akan berlaku pembebasan insya-Allah dalam tempoh yang terdekat. Mudah-mudahan gitulah ya. Allahuakbar. Jadi insya-Allah sekarang itu dulu. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.